Selamat hari sahabat semua. Pada hari ini yaitu 18 April 2020, kita akan mendengar sebuah sahabat dari negara atau tempat Serbia yang bertajuk Kembali Bersekolah, yaitu dari Denela Merikovi, 41 tahun. Ibu bapa Denela Merikovi pernah belajar melebihi sekolah menengah, dan salah satu impian mereka adalah melihat anak perempuan mereka menjadi tamatan universiti. Tetapi Denela memberontak karena apa yang dirasakannya adalah satu harapan yang tidak adil. Ini sepatutnya bukan keputusan kamu, tetapi saya sendiri, katanya. Saya akan melakukan apa saja yang saya mahu dengan hidup saya. Namun, untuk menyenangkan hati ibu bapanya, dia memasuki sebuah universiti di Belgrade untuk mempelajari bahasa Rusia. Oleh kerana ini bukan pilihan pertamanya, dia belajar sepenuh hati. Dan tidak lama kemudian dia berhenti. Tetapi Denela tidak begitu risau. Dia berusia 20 tahun dan dengan mudah mendapat pekerjaan di sebuah syarikat pusat panggilan telekomunikasi antarabangsa tempatan. Selepas beberapa tahun kemudian, dia berkahwin dengan seorang yang seagama dengannya, Seventh-day Adventist, dan menetap. Tetapi pekerjaan membuatnya tidak puas hati. Pekerjaan itu membosankan. Kerja itu kurang kreativiti dan tidak mencabar. Dia mula seram dengan rutin setiap hari. Rutin itu berhenti apabila dia melahirkan seorang anak lelaki. Ibu yang berusia 29 tahun itu meninggalkan pekerjaan selama 3 tahun cuti bersalin. Pada masa itu, dia banyak berfikir. Dia tidak dapat bayangkan menghabiskan sepanjang hayatnya bekerja dalam pekerjaan yang dianggapnya membosankan dan tidak memuaskan. Dia agak menyesal apabila dia teringat betapa sia-sia dia berhenti dari universiti. Tanpa ijazah universiti, pilihan pekerjaannya terhad. Musim panas sebelum cuti bersalin berakhir, Denela dan keluarganya melawat bapanya dan istrinya barunya di Macedonia. Bapanya telah berkahwin semula selepas perceraian. Ibu tirinya, seorang ahli psikologi, dia mengalakkan Denela untuk melanjutkan pelajarannya. Mengapa kamu tidak persiapkan diri untuk mengambil peperiksaan kelayakan masuk dan daftar di universiti? Katanya. Tetapi saya mempunyai anak dan keluarga dan rumah untuk dijaga, kata Denela. Saya juga perlu kembali ke pekerjaan saya di pusat panggilan. Sementara kedua-dua wanita itu bercakap, Denela mula percaya bahawa dia dapat mengimbangi rumah, kerja dan kelasnya. Denela memohon untuk belajar psikologi di Belgrade dan bersedia untuk peperiksaan kelayakan masuk. Walau bagaimanapun, universiti itu menjadualkan peperiksaan kemasukan pada hari Sabtu. Denela merayu kepada Presiden Gereja Adventist di Serbia untuk mendapatkan bantuan. Dia menulis surat kepada universiti, tetapi surat balasan itu berkata, kami minta maaf, tetapi kami tidak boleh menukar tarikh untuk satu orang. Denela sangat kecewa. Universiti seolah-olah di luar jangkauan atau tidak dapat dicapai. Dia memberitahu seorang kerabat keluarga, seorang wanita yang terpelajar mengenai kesukarannya.
Itu mudah saja, kata saudara itu. Mendaftarlah di universiti yang tidak mempunyai perusahaan pada Sabtu ini. Selepas setahun, pindah ke Universiti Belgrade. Daniela menemukan universiti di Novi Sad, kota kedua terbesar di Serbia, yang menawarkan peperiksaan kelayakan pada hari Jumaat. Dia lulus peperiksaan tersebut. Tahun berikutnya sangat sibuk. Daniela harus bekerja 2 hari seminggu. Pada hari Sabtu, dia beribadah kepada Tuhan. Pada hari Senin, dia menghabiskan waktu di universiti, menghadiri kelas. Pada hari-hari yang lain, dia bekerja dari pukul 7 pagi hingga 3 petang dan kemudian pergi ke universiti untuk kelas. Ibunya membantu mengurus anaknya. Saya berdoa kepada Tuhan sepanjang masa dan saya yakin bahwa saya melakukan perkara yang betul, kata Daniela. Saya mempunyai semacam kuasa dalaman yang mendorong saya untuk teruskan dan lulus ujian saya dengan markah tertinggi. Selepas 9 bulan, syarikat telekomunikasi itu membuang 10% daripada pekerjanya, kira-kira 100 orang di tengah-tengah penyusunan semula. Daniela telah mengambil keputusan untuk melepaskan pekerjaannya. Dia melihat keputusan itu sebagai rahmat kerana dia mempunyai lebih banyak masa untuk kelas dan keluarga. Apabila tahun pertama kuliah berakhir, Daniela memutuskan untuk tidak berpindah ke universiti di Belgrade. Para profesor menerima dia dan kepercayaan sahabatnya. Wang terbukti bukan menjadi masalah. Grade-nya bertambah baik selepas dia berhenti kerja. Universiti itu memberikannya beasiswa penuh. Di samping itu, dia mendapat pekerjaan musim panas, membersihkan rumah di Jerman. Ibu bapa Daniela bangga apabila dia lulus. Kebahagiaan mereka semakin meningkat apabila dia melanjutkan pelajaran untuk mendapatkan ijazah sarjana dalam psikologi, menamatkan pengajian pada bulan Oktober 2018. Hari ini Daniela berusia 41 tahun dan bekerja sebagai penyelaras EDRA untuk Pusat Pelarian Wanita di Belgrade. Dia suka pekerjaannya. Pekerjaan saya tidak membosankan, katanya. Saya sangat gembira apabila saya mendapatnya. Ya, dinamik dan kreatif. Inilah yang benar-benar saya mahu lakukan. Sebahagian daripada abad ke-13 kota ini akan membantu gereja Seventh-day Adventist New Belgrade memperoleh bangunannya sendiri di Belgrade, terletak berhampiran Belgrade, tempat kerja Daniela. Oke, dan di sini ada fakta ringkas oleh Andrew McChesney. Oke, yang pertama adalah Nikola Tesla, yang dianggap sebagai pencipta paling penting dalam sejarah, adalah orang Serbia. Tesla membuat penemuan hebat dalam bidang arus dan magnetik elektrik, dan namanya juga digunakan sebagai induksi magnetik apabila Albert Einstein dianugerah hadiah Nobel. Seorang wartawan bertanya kepadanya bagaimana rasanya menjadi orang yang paling bijak di dunia, dan dia menjawab, saya tidak tahu. Tanya Nikola Tesla. Kereta elektrik dinamakan Sempena, namanya Belgrade. Belgrade adalah salah satu kota tertua di Eropah. Pertama didiami pada abad ke-3 sebelum Masihi oleh orang Czech sebelum menjadi penempatan Rom dari bangsa Singidunum. Serbia adalah pengekspor raspberry terbesar di dunia, menyumbang 1/3 daripada semua raspberry di dunia. Transmisi video satelit pertama di antara Eropah dan Amerika Utara adalah
pada tahun 1963 adalah gambar fresko Serbia, White Angel dari biara Malsevo. Selama 500 tahun, Serbia diperintah oleh Empire Ottoman. Sekarang adalah negara modern Turki. Tip-tip untuk cerita ini, tontoninlah Daniela di YouTube. Oke, turun gambar-gambar Facebook. Oke, ini adalah tips-tips dia. Oke, jadi inilah pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga apa yang kita dengar akan menjadi pengajaran dalam hidup kita, sebab saya yakin Tuhan akan bersama dengan kita. Oke, jadi sama sahabat, dan ini saja daripada saya. Amin.